Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syira Nizam, anda bersama saya di Bicara Pengguna. Seperti biasa, kami bersiaran secara langsung di saluran berita RTM My Freeview 123. Sekiranya anda ketinggalan, anda boleh capai kami di Facebook Berita RTM ataupun di Facebook 5 Bicara. Sekiranya anda perlukan satu sumber atau platform lebih digital untuk mencapai siaran Bicara Pengguna, anda boleh bersama saya di rtm.gov.my. Malam ini, satu topik yang menarik kami pilih untuk anda. Cabaran era digital kepada pengguna. Bila kita lihat kepada era pandemik ini, kita lihat COVID-19 ini memberi satu kesan yang cukup besar kepada global, bukan sahaja kepada ekonomi, malah kepada sosial masyarakat. Ini juga diakui oleh kerajaan kerana kerajaan melihat COVID-19 ini memberi satu pendedahan baru, satu penerimaan yang lebih cepat, masyarakat lebih mudah menerima digital dan pendigitalan itu juga berlaku secara cepat. Melihat kepada apa yang berlaku hari ini, perniagaan, pembelian atas talian menjadi satu pilihan utama. Tetapi dari aspek lain, dalam pandemik COVID-19 ini, kita mengharapkan bantuan dan inisiatif itu juga lebih cepat, secepat transformasi globalisasi. Namun apa yang diharapkan itu ada halangan-halangannya, ada kekangannya. Melihat kepada apa yang berlaku hari ini, kekangan jarak, waktu dan situasi pandemik menjadikan inisiatif dan bantuan itu sukar untuk mendapat tepat dengan lebih cepat. Jadi apa yang menjadi solusi hari ini adalah global. Apa yang menjadi solusi hari ini adalah digitalisasi. Kita lihat kepada pengurusan pandemik hari ini juga bergantung kepada pengurusan digital. Lihat kepada peredaran masa, melihat kepada penerimaan masyarakat kepada digital itu amat mudah hari ini. Tetapi apa yang menjadi kerisauan, apa yang menjadi perhatian adalah setiap kemudahan, setiap perkara yang cepat berlaku ada risiko dan cabarannya. Kalau anda nak tahu risiko dan cabarannya, bagaimana cabaran era globalisasi, bagaimana cabaran era digital ini kepada pengguna, kita bersama selepas ini. Krisis pandemik COVID-19 yang menyerang seluruh dunia telah menjadikan transformasi digital mengambil tempat lebih cepat daripada apa yang dijangkakan. Dengan pembelian secara dalam talian menjadi trend baharu, ia pastinya menjadi petanda positif kepada perkembangan ekonomi negara dan membantu memudahkan urusan jual beli meskipun dalam keadaan yang terhad dan tidak boleh bersemuka disebabkan pandemik. Namun begitu, dari satu sudut, bagaimana pula dengan isu-isu kepenggunaan era digital yang pada masa sama boleh mendedahkan mereka kepada pelbagai risiko dan cabaran? Sementara itu, kemajuan jenayah cyber kini memasuki fasa jenayah cyber bintang di mana sindiket menggunakan data pengguna untuk memanipulasi mangsa. Kebergantungan pengguna di Malaysia yang tinggi terhadap e-dagang, terutama sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, menuntut pengguna menjadi lebih peka dengan sebarang tawaran barangan yang tidak masuk akal serta hebahan kesedaran jenayah cyber. Melihat kepada peralihan digital itu memberi satu peluang untuk mencapai perkara yang mustahil dalam jangka waktu yang dekat. Kerana dunia digital itu menjamin dan menjanjikan dunia tanpa sempadan. Tapi melihat kepada kebergantungan ini, ada risiko yang perlu ditanggung, ada cabaran yang perlu dihadapi. Melihat daripada sudut mata pengguna, apa banyak perkara yang kita tidak dapat lihat, risiko dan cabaran era digital ini. Malam ini kita bersama dengan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, Tuan Siraj Jalil. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Syira, apa khabar? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Kita lihat kepada isu pandemik ini, Tuan. Kalau diikutkan kepada peranan persatuan secara khusus atau besarnya kepada persatuan itu sendiri, pengguna cyber itu sendiri. Tapi dalam aspek pandemik ini, apa mungkin peranan Persatuan Pengguna Cyber Malaysia? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basically, kita di Persatuan Pengguna Cyber ni, asas penubuhan kita ni adalah mendefinisi semula kepenggunaan cyber itu. Kita tumbuh dalam keadaan tidak ada sebarang desakan yang
kritikal untuk menggunakan internet ni, dan pendefinisian itu agak jadi lebih sukarlah bila kita bagi pemahaman kepada komuniti pelbagai ni agak sedikit lambat kan. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, yang mana masyarakat rakyat di Malaysia ni nak tak nak kena ada internet tu. Sebab tak ada internet dia boleh betul-betul boleh mati kelaparan. Sebab nak keluar beli barang, kadang-kadang beli barang kedai yang kita nak beli tu tak buka. So kena beli melalui online. So nak tak nak kena gunakan internet. Macam full lockdown yang berlaku dulu membuatkan penggunaan e-hailing jadi fungsi utamalah dalam penghantaran barang makanan dan sebagainya. Jadi di dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, alhamdulillah kita dapat lihat itulah kepenggunaan cyber. Jadi kepenggunaan cyber ini dah berjaya diterjemahkan, dan fungsi di Persatuan Pengguna Cyber ni ada beberapa perkara yang kita dapat bersama dengan pihak kerajaan membantu beberapa perkara lah, termasuk juga dalam kepenggunaan internet yang tinggi dalam tempoh COVID-19 ini, menaikkan juga masa pengguna terhadap internet itu. Bila masa yang banyak di dalam internet, maka banyaklah benda yang dia akan buat dalam internet tu. Termasuklah membuat konten yang pelbagai. Masa dah jadi banyak ni. Masa itulah buat video, dia buat pelbagai jenis. Tak biasa share maklumat, dia akan share maklumat. Okey, dan kalau ikut kepenggunaan by angkanya, kita ada 88.7% pengguna internet daripada 32.73 juta rakyat Malaysia. So 88.7 ni bukan 28 juta orang lah di Malaysia ni. Kan, kalau anda guna internet adalah dalam angka 88.7% ni. Dan angka ni dibuat oleh diterbitkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia melalui Internet User Survey pada tahun 2020, tahun lepas. Dan capaian internet ni juga diwakilkan melalui jumlah pengguna ini. Kalau 28 juta daripada 32 juta penduduk dalam negara kita ni, maknanya sangat maksimum. Betul. Dan itu juga menunjukkan tahap coverage internet dalam negara kita sebenarnya sangat meluas. Cuma mungkin ada niche area yang mungkin belum sampai dengan jelas. Tapi itulah angka dia, mewakili penduduk bandar, luar bandar, di kawasan, mungkin ada certain kawasan yang pedalaman yang mungkin dah ada capaian internet. Tapi itulah angkanya, dan mewakili merentasi usia daripada yang kecil, muda sampailah yang ke berusia. So dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, mereka inilah yang menjadi pengguna di dalam internet itu, sama ada menghasilkan sesuatu, konten, ataupun membaca konten, mentelaah dan juga menerima maklumat dalam internet, ataupun menyebarkan maklumat. Betul. Kalau diikutkan trend sebelum pandemik ini, kita lihat penggunaan digital internet itu lebih kepada keperluan, bukan kehendak. Tapi kini trend dah baru. Semua orang memerlukan internet. Mungkin ada ulasan sikit. Bertepatan juga dengan deklarasi kerajaan tahun lepas, yang mana internet itu bukan, dia merupakan utility ketiga negara. Diumumkan oleh Menteri Komunikasi Multimedia kita. Dan maknanya bila menjadi keperluan, asas keperluan kita ni samalah keperluan kita terhadap elektrik dan juga air. Sekiranya seorang tu tak ada internet, capaian internet, bermaksud dia berada dalam kelompok yang consider tidak berkemampuan dan perlu dibantu. So bila dia jadi keperluan asas dan menjadi satu panggil utility, sudah pasti dia menjadi satu elemen yang semakin berkembang. Fungsinya, kebergantungannya semakin hari akan semakin tinggi. Dan sudah pasti benda ini akan ada side effect-nya juga. Betul. Termasuk kita tengok air. Air yang menjadi keperluan semakin banyak air, akhirnya kita akan mengalami masalah kekurangan air. Kalau elektrik, kita akan mengalami masalah dari sudut pembekalan tenaga itu sendiri, apa yang kita gunakan, minyak dan sebagainya. Internet pun sama. Dia akan ada masalah kesan sampingannya bila benda itu adalah benda yang mesti kita kena ada. Kalau kita sebagai manusia, internet tu mesti kena ada. Akan tak boleh tak ada. Kalau tak ada, kita ni is not part of the society lah, orang cakap. Okey, kalau kita lihat kepada macam tadi Tuan ada jelaskan, hari ini kebergantungan itu dah
hari makin hari kebergantungan itu makin tinggi. Tapi mungkin dari mata atau sisi pandangan pengguna kita tak faham apa sebenarnya kepentingan dan manfaat kebergantungan digital ini. Dia ada few berbeza pendapat lah. Cuma saya ambil dari sudut aspek pengguna ni. Kebergantungan internet hari ini sebenarnya internet adalah diwujudkan untuk memudahkan. Memudahkan urusan. Kalau kata kita pakai internet tu semakin menyusahkan, maknanya itu bukanlah punca sebenar internet. Sebab sepatutnya dengan adanya internet, kita boleh buat video teleconference sebagai contoh. Kita dah jimat masa tak perlu naik kereta pergi ke destinasi ataupun naik kapal terbang pergi ke Amerika. Tapi kita boleh buat teleconference memudahkan, yang penting matlamat tercapai. Tapi kalau adanya internet tu dia rasa semakin menyusahkan, maknanya ada yang tak kena dan perlu dikaji semula. Kenapa jadi susah tu? Dan bila internet, tujuan benda yang baik. Internet itu tak salah. Yang salah ni pengguna yang menyalahgunakan internet tu. So kalau pengguna yang semakin bergantung dengan kesesuaian hari ini, kita tengok pandemik COVID-19, kita tengok seolah-olah memang kita kena hidup dalam norma baharu ni. Betul. Dan kita kena biasakan macam di peringkat MCCA sendiri pun kita buat kunjungan hormat dengan universiti. Dalam tempoh sebulan kita dapat engage 25 universiti. Kalau bukan norma baharu ni, kita nak kena pergi ke 25 universiti ni, saya rasa satu hari satu universiti pun tak cukup. Ke Sabah, ke Sarawak, ke Perlis. Tapi dengan sebab adanya pandemik dengan norma baharu ni dan mengutilisasikan internet tu dengan sepenuhnya, sebulan tu saya boleh engage di persatuan boleh engage 25 buah universiti dengan sempurna, alhamdulillah. So tujuan kalau kebergantungan, contohnya hari ini kita ada MySejahtera. Kerajaan wujudkan MySejahtera menjadi sumber kebergantungan bukan rakyat, bahkan kerajaan juga. Sebab kerajaan dah akan mudah untuk mengurus takbir, penyampaian vaksinnya, dari sudut penyampaian maklumat, berapakah jumlahnya, dan tinggal pengguna mengambil maklumat yang direct, tepat, confirm sahih kan di dalam aplikasi itu dan mengira soal dia punya green zone atau red zone dan sebagainya tu kan jadi lebih mudah. Tapi kalau tidak diutilisasikan dengan fungsi sebenarnya, dia akan jadi payahlah. Contohnya orang suruh rekod masuk ke premis tak scan. Kan dia menyusahkan orang lain. Betul. Itu jadilah internet yang menyusahkan orang panggil. Saya tertarik bila Tuan katakan internet ini memudahkan. Dan lagi satu, kita berharap kepada satu perjalanan yang lebih lancar. Tapi untuk hari ini, mata pengguna kita lihat banyak aplikasi yang perlu diisi. Banyak juga kalau kita lihatkan, kalau anda nak vaksin, isikan peribadi apa yang perlukan, nama, umur dan sebagainya. Kalau anda untuk portal lain pun perkara yang sama. Ulang-ulang kita isi perkara yang sama. Kenapa macam kita lihat tiada penyelarasan aplikasi untuk pengurusan pandemik? Tapi mungkin lepas ni Tuan boleh jawab. Kita berehat seketika. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Bicara Pengguna. Tadi saya ada gantung satu soalan. Mengikut pengalaman pengguna sendiri, banyak aplikasi, banyak juga laman-laman yang memerlukan peribadi, butiran peribadi dan sebagainya. Bila kita ulang kali mengisi perkara-perkara yang sama, satu perkara yang jalan di fikiran saya, kenapa tidak maklumat ini diselaraskan? Kenapa tidak ada pusat yang menguruskan data-data ini agar kita tidak ulang-ulang kali mengisi maklumat atau data peribadi yang sama? Dia berkenaan data ni, kita adanya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, JPDP, di bawah Kementerian Komunikasi juga, yang mana fungsinya adalah meregulasi, membuat penguatkuasaan soal melindungi data peribadi pengguna. So kalau kita tengok setiap aplikasi, kita kena masukkan lagi detail, sebab seolah-olah macam tidak ada pemusatan yang memudahkan. Mungkin ada, bagi saya mungkin ada asbab tertentu di peringkat kerajaan sebagai contoh yang mungkin ada justifikasinya, yang mungkin saya tak dapat nak terangkan. Cuma sebagai pendapat pengguna, dia dilihat seolah-olah menyukarkanlah. Di samping mewujudkan perasaan sedikit ragu-ragu, kenapa banyak kali nak kena isi. Cuma pendapat saya sebagai daripada Persatuan Pengguna ni, kita tidak perlu risaukan soal meletakkan IC itu. Yang di peringkat nak pergi ke era digitalisasi ni, kita dah tak boleh lagi meletakkan soal privacy data lagi sebenarnya. Sebab
apa yang ada dalam telefon kita tu sebenarnya dah tak privacy. Apa yang ada dalam internet kita pernah letak dah tak privacy. Yang kita kena concern adalah sovereignty, kedaulatan data itu. So data itu tidak boleh diubah suai. Bersifat ada kedaulatan dia. So kalau soal IC, orang tahu IC kita, tahulah. Kita kadang-kadang takut sangat orang tahu IC kita kan. Jadi yang penting IC itu angkanya tidak boleh diubah. Kalau nak pergi ke era digitalisasi ini sebenarnya semua orang akan tahu IC kita. Semua orang akan tahu nama kita, semua orang akan tahu alamat kita, email kita, dan kita tak boleh nak menghalang benda itu daripada diketahui oleh pihak-pihak lain. So mungkin ada dari sudut kerajaan membuat aplikasi yang pelbagai ini mungkin di awal sebab kita kali pertama menghadapi masalah seperti ini dalam satu jurang masa rasanya yang tak pernah dilalui oleh mana-mana pun orang di Malaysia ini, melalui fasa wabak yang sebegini, bahkan dalam dunia pun wabak yang seserius begini, sepandemik. Jadi sudah pasti akan ada kekurangan tertentu di pihak polisi pelaksana sebab tapi setiap kekurangan tu ditambah baik. Macam sekarang kerajaan meletakkan semuanya mesti menggunakan MySejahtera. Proses untuk vaksinisasi pun hanya pada MySejahtera. So kalau kata tiba-tiba ada yang offer menggunakan aplikasi yang berbeza itu sudah pasti tidak benarlah. Kecuali tempat-tempat mengambil vaksin tu ya pelbagai. Okay, macam tadi Tuan ada ceritakan semua perkara telah pun didigitalisasikan kerana kita pun berhadapan dengan era globalisasi, industry revolution 4.0, tapi berhadapan dengan aplikasi ini kita mengambil pada pendekatan digital. Tapi kalau sekiranya kita bergantung penuh kepada digitalisasi, kita bergantung penuh kepada dunia moden, mungkin ada beberapa yang dilihat dari mata pengguna cyber, ada kelemahannya. Ada besar kelemahannya sebab mungkin ramai yang nampak tapi mungkin ramai yang tak nampak. Apakah sebenarnya proses pendigitalan ni dan revolusi industri 4.0 ni nak bawa kita ke mana? Dan apa dia punya targeted outcome dia in the future? Dengan tak banyak lagi teknologi yang kita implement lagi dalam revolusi industri 4.0 dalam negara kita. Tapi Malaysia ni once kita dah chip in dalam teknologi tu, biasanya kita akan champion sebagai pengguna. Contohnya media sosial. Media sosial negara kita mungkin berbanding dengan Amerika, dia dah 5 tahun menggunakan, kita baru terima. Contohnya Facebook. Tapi hari ini Facebook, kita adalah negara kedua di kedudukan nombor 2 dalam Asia sebagai pembuli cyber. Contoh maknanya tahap penetrasi kita tengok di negara kita lebih 80% daripada pengguna internet yang 88.7% tu, lebih 80% adalah mereka yang memiliki akaun media sosial. Dengan 91%, 90% lebih memiliki akaun Facebook sebagai contoh. So Facebook ini bukan lagi commercial branding. Kita sebut Facebook ni bukan ada masalah nak disebut. Kalau kata di mana-mana pun it's like we need kita tolong promote you. Facebook ni dah jadi macam sebahagian daripada kebanyakan orang kat dalam Malaysia ni. Kalau tak ada Facebook terasa pelik pula orang tu tak ada Facebook kan. So sama juga dalam kita ambil keseluruhan tentang internet tu. Kalau masuknya teknologi AI, ramai orang tak perasan tengok rupanya Facebook kita duduk baca, rupanya apa yang kita baca kat dalam Google tu akan keluarlah iklan dalam Facebook. Betul. Kemudian implementasi IoT secara penuh, robotik secara penuh, itu sebahagian daripada revolusi industri ni. Yang mana internet adalah punca kuasa utama yang menghubungkan semua perkara tadi. Contoh IoT digunakan dalam industri pertanian, robotik digunakan pakai dalam pembuatan, AI digunakan pakai dalam teknologi pengajaran dan sebagainya. Wujud elemen ini bergabung dan kita menjadi pengguna yang full utilize, kita tak tahu tahun bila. Masa itu maknanya kita bukan lagi bergantung kepada organisasi. Kita akan bergantung kepada benda yang dibuat oleh orang tanpa sepadan. Mungkin teknologi itu dibuat di Rusia, mungkin teknologi ini dibuat di Amerika. Samalah dengan kita. Kalau orang buat berita buruk pasal kita di Facebook, kita terpaksa bergantung dengan Facebook, tolong delete balik posting tu. So Facebook bukan hak kita dan tidak dikawal oleh kerajaan.
Facebook sepenuhnya dikawal oleh pemilik Facebook. So kalau ada orang menyatakan satu benda yang pahit untuk ditelan oleh kita terpaksa terima. Melainkan kalau kita kenal pemilik akaun Facebook tu, berurusan terus dengan dia, minta tolong delete, okey. Tapi itu senario yang berlaku, termasuk juga contoh kerajaan tak ada kerajaan dalam dunia ini yang berjaya mendapat cukai daripada Facebook. Dan contohnya Facebook ini berjaya membuat satu di Australia membuat tuntutan untuk mendapatkan cukai berita, untuk portal-portal berita dalam Facebook. So apa yang Facebook buat? Mereka memutihkan semua portal-portal Facebook, berita di Facebook, laman-laman Facebook, termasuk Bloomberg dan sebagainya. So sebagai tanda, Facebook pula protes pada kerajaan, nak sangat cukai, and then dia padam semua. So seolah-olah kuasa itu dimiliki oleh pembuat teknologi. So bila kita hilang bergantung sepenuhnya, kita takut zaman hadapan esok anak-anak tidak bergantung ilmu pada cikgu dan ibu bapa. Sebaliknya, anak-anak akan bergantung ilmu daripada Google dan juga internet itu sendiri. Yang mana memang tanpa sepadan ilmu itu. Macam tadi ada slide yang diajukan. Mungkin kalau diikutkan kepada bacaan slide Facebook, lebih 90% pengguna. Kalau lebih 90%, lebih kurang 28 juta, betul? Betul. Adakah ini berkemungkinan satu orang pun ada 2 akaun Facebook? Itu tidak, saya yakin itu tidak termasuk dengan pemilikan contohnya Facebook, 2 akaun, fake akaun dan sebagainya. Saya yakin statistik itu berdasarkan pemilikan akaun individu tunggal, dan juga berdasarkan dia punya rekod yang nyata lah. Maknanya gunakan email, ID dia adalah email, mungkin berdasarkan itu. Baik. Kalau dimasukkan fake account saja, di dalam Facebook itu sendiri ada berbilion akaun fake yang diwujudkan. Sebab total pengguna Facebook sebagai contoh ada 2.5 bilion lebih dalam dunia. Itu statistik 2018. Saya tak nampak yang 2020-2021 ni sudah pasti lebih daripada itu. So kalau ambil angka untuk pengguna cyber yang lebih jelas adalah mereka yang berjaya menonjolkan diri sebagai pengguna media sosial tu. Maknanya dia komplit lah. Dia guna internet dan dia profilkan diri dia, orang nampak dia tu dalam internet. Betul. Baik, satu juga macam tadi Tuan jelaskan, Facebook tu dah jadi satu sumber komunikasi, pilihan kerajaan untuk menyalurkan maklumat juga. Betul. Dan kalau kita lihat kebergantungan kepada media sosial ini, boleh dikatakan secara total, kerana kalau kita tak dapat lihat secara langsung, Facebook, YouTube menjadi satu sumber asal. Dan kebergantungan ini mungkin ada kelemahannya, Tuan. Sudah pasti banyak kelemahan, termasuklah akibat daripada penyebaran berita palsu. Betul. Dan konten-konten yang dia ambil skrat-skrat ni, kan. Videonya penuh tapi dia ambil skrat yang mana yang lebih bersifat spekulasi yang tinggi. Betul. Tak terkecuali semua orang. Saya sendiri pun pernah terjerat juga dengan maklumat palsu ni. Kita dah rasa benda tu betul, rupanya adalah maklumat yang palsu, dan kita berkongsi di media sosial. Menimbulkan kemahalan orang lah, kan. Seolah-olah saya ni tak mengkaji. Tapi level content of fake news ni pun berevolusi. Dulu mungkin kita boleh tahu, sekarang ni kadang-kadang kita nampak isa solid dengan orang tu bercakap dan sebagainya, dan termasuk juga dengan bila kata implementasi AI yang sekarang ni ada beberapa industri sedang pakai, dipanggil deepfake teknologi. Deepfake teknologi ni sekarang mungkin boleh tengok dekat Instagram. Kita tukar muka kita dengan muka orang lain. It's a basic deepfake, it's AI punya recognition. Sangat basic, tapi yang advance dah wujud. Dia menggunakan more advanced hardware dan sebagainya. Yang mana dalam video tu kita memang tak boleh nampak langsung orang tu mukanya diedit. Exactly, muka tu dengan fizikalnya saling tak tumpah adalah satu figure yang seperti yang digambarkan. So kalau kata ke tahap itu, level teknologi itu diimplementasi kepada level pengguna, agak merisaukanlah. So semua orang boleh cakap dia sebagai siapa. Betul. Sebab mana-mana teknologi yang wujud dalam ruang cyber ni, contohnya Syira sekarang pakai handphone 8 GB RAM. 20 tahun lepas 8 GB RAM tu diguna pakai dalam superkomputer.
Hari ni 8 GB RAM tu ada dalam satu peranti yang kecil kat tangan kita. So that's how the digital technology ni berevolusi. Sebab mana-mana yang dipakai industri, dia akan cuba bawa level tu kepada pengguna. So itulah dia berevolusi. Daripada tangan kita sehingga benda fungsi yang sama berada dalam kereta kita. Macam handphone tapi kat dalam kereta. Betul. Kalau cakap pasal peranti, setiap peranti kalau kini untuk kita adakan telefon pintar itu semua orang ada sekarang. Jadi limitasi atau had penggunaan tu tidak boleh dipantau, tidak boleh dikawal. Mungkin lepas ni kita akan bincang perkara itu. Kita berehat seketika. InsyaAllah. Kembali ke bicara pengguna, anda masih bersama dengan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, Encik Siraj Jalil. Kalau kita lihat kepada peranti-peranti yang kita miliki hari ini, sangat pintar kerana peranti ini boleh mengakses di mana kita, siapa kita, perkara apa yang kita selalu lakukan. Dan mungkin paling yang menjadi kerisauan adalah tiada limitasi, tiada pantauan. Sesebuah peranti itu hanya boleh melakukan beberapa perkara sahaja. Kerana setiap peranti limitasinya tiada. Semua perkara boleh dilakukan. Mungkin Tuan boleh jelaskan. Dengan adanya wujud, yalah kita tahu hari ini, esok kalau ada apa-apa masalah, wujud laman baru, laman web yang baru. Wujud peranti yang boleh akses kepada apa-apa perkara yang security itu bukan lagi satu had. Zaman ramai orang fikir zaman sekarang ni pembuat teknologi nakkan kita punya data peribadi. Sebenarnya dia dah jauh. Apa yang kita fikir itu bukan dekat situ lagi. Pembuat teknologi dia nak dapatkan data yang tidak boleh didatakan secara fizikal. Contohnya sifat kita, behavior kita, perilaku kita, kita punya intention kita. Dia orang nak datakan benda yang memang consider tak nampak dalam bentuk fizikal. Contoh perasaan kita. Macam mana nak dinampakkan dalam bentuk fizikal? Sebab tu di dalam Facebook adanya button like, smiley, marah dan sebagainya. Itu adalah pengumpulan data behavior dan juga kita punya emosi. So level teknologi sekarang ni, Facebook dah ada like dan itu sebagainya bukan hari ni, beberapa tahun yang lalu. Dan setiap button tu wujud bukan terus ada series of smiley dan sebagainya. Dia mula ada satu like je. Kemudian ditambah ada smiley, ada muka menangis, marah. Dan semua itu adalah dataset yang kita terjemahkan ke dalam Facebook itu. Dan kita tidak tahu data itu apa tujuan sebenarnya dia akan buat. Sama ada untuk periklanan saja ke ataupun untuk apa sebenarnya. Atau kalau di luar kotak mungkin boleh digunakan untuk pembentukan AI supaya robotik digunakan pakai sebab daya saintis untuk membuat robotik yang seakan manusia tu cukup tinggi lah. Kan? Dan saintis-saintis yang negara-negara yang lebih besar ni yang ada kapasiti memang kalau boleh nak buat manusia sebiji lah. Kan? Dan data diperlukan untuk menyempurnakan pembuatan robotik yang dikombinasikan dengan AI itu tadi. Sebagai contoh ada robotik yang pernah dibawa ke negara kita ni, Sofia nama dia. Dia boleh bercakap dan masa itu kita ada Tun Dr. Mahathir sebagai orang yang bercakap, orang pertama di dalam negara kita yang bercakap dengan robotik itu, dan cara dia mula seakan-akan manusia. Betul, ada emosi. Yes. Dan data itu adalah data yang sukar sangat nak didapatkan. Seorang mungkin kita boleh dapat, tapi secara di dalam Facebook ada posting yang sedih, kita sendiri yang akan bagi perasaan sedih itu secara sukarela. So di dalam teknologi hari ini, pembuat teknologi mencari satu set data manusia yang tidak nampak fizikal. Itu asasnya. Kalau nak faham ke mana hala tuju sekarang pembuat teknologi. Dan kita sebagai pengguna kena faham apa yang pembuat teknologi ini nak daripada kita. Kalau kita tak tahu apa yang dia nak, sebab tu kita sembrono apa saja yang ada tu rasa menyeronokkan. Dan kita bagi sebulat-bulatnya apa yang ada di dalam platform itu. Dan akhirnya benda tu berbalik pada diri kita. Contohnya kita suka sangat tengok kereta, kita like posting gambar kereta, and then keluar iklan kereta. Ataupun kalau seorang itu kita nak kenal, mungkin dia suka tengok konten-konten negatif, kan bersifat seksual sebagainya, and then keluar iklan-iklan tertentu seperti yang tak sepatutnya lah. Dan itu adalah ekspresi terhadap teknologi AI, termasuk juga telefon kita. Kalau perasan, setiap perubahan teknologi telefon ni dia datang dengan satu feature-features yang menarik. Daripada dulu tidak ada cap jari kepada mata, kepada muka. Zaman itu adalah mengumpul data peranti ini adalah mengumpul data fizikal kita. So di dalam
software itu banyak mengumpul data-data human behavior. Kalau digabungkan menjadi satu elemen data seorang manusia. So itulah realiti yang berlaku. Sebab itu hakikatnya kita bagi cap jari kita bagi muka, dan dia menjadi data kepada pembuat teknologi. Betul. Kalau difikirkan dulu, orang kata cap jari ni kita kena jaga sangat. Tapi sekarang telefon pintar ni menggunakan cap jari. Dan lagi satu, saya tak terfikir sebenarnya bila ada ruangan-ruangan iklan di Facebook dan sebagainya, bila kita terjemahkan emosi kita melalui emoji dan sebagainya, ada satu penyimpanan data behavior yang Tuan jelaskan tadi. Agak ke depan kita pun tak bernampak. Betul. Sehingga pilihan raya Barack Obama di Amerika Syarikat menggunakan kaedah orang panggil Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ni menggunakan data-data yang diperolehi daripada Facebook dan juga Twitter supaya dia menyusun posting yang bertujuan mendapatkan sentimen daripada rakyat mereka. So itu didedahkan kepada orang ramai tentang Cambridge Analytics ni. Dan di situlah yang kita faham bahawa setiap like dan button emoji itu sangat memberi kesan terhadap satu analisis behavior, sikap manusia terhadap sesuatu perkara. Itu realiti. Baik, sebenarnya Tuan, saya sebabkan kita ada flow perbincangan, ada perkara sikit yang saya nak sentuh berkaitan dengan e-dagang itu sendiri. Okay. Kalau kita lihat kepada pembelian, penjualan dan perniagaan dalam talian itu, kalau kita ikutkan kepada tahun 2020 hingga 2021, sangat cepat, sangat laju. Ia bukan sahaja jadi satu, kalau dulu kehendak, kini keperluan. Nak beli barang pun kita kena akses kepada aplikasi dan portal-portal perniagaan ini. Tapi apa yang menjadi kepada concern saya, bila perkara-perkara ini mudah untuk diakses, bila mana ada mereka yang susah untuk kawal emosi pembelian mereka, akan wujud satu trigger kepada mereka untuk membeli tanpa had. Membeli tanpa had, tanpa had satu perkara, dan saya rasa benda itu memang susah nak dinasihatkan, especially perempuan lah yang membeli barang shopping pelbagai portal-portal fashion dan sebagainya. Tapi saya nak selit sikit, pembeli perempuan paling banyak. Tapi saya ada tengok statistik lelaki juga yang mendahului pembelian di Shopee. Pembelian di Shopee, tapi mungkin dari sudut nilai barang mungkin berbeza lelaki dan perempuan. Okey, tapi apa yang menjadi cabaran, memang e-commerce is a need, especially untuk pasca COVID-19 pun. Bukan hanya masa ini, kita perlu mengutilisasikan e-dagang ni. Seperti ada banyaklah branding yang kita tengok aplikasinya. Bahkan punca kuasa e-dagang ni perlu dipertambahkan lagi untuk membantu ekonomi negara dalam tempoh pasca COVID-19 nanti. Sebab this is the only way, hanya ini cara yang mudah untuk dilaksanakan dalam keadaan banyak physical engagement yang suka nak dibuat, kalau kata nak bantu ekonomi balik nanti. So dalam sini juga sebenarnya dia akan mewujudkan peluang pekerjaan yang tidak perlunya physical attendance kepada pejabat dan sebagainya. Contoh kita tengok apa jadi pada e-hailing. Dia memberi peluang pekerjaan kepada ramai orang di dalam Malaysia ni dalam tempoh COVID-19, sebab permintaan order barang yang tinggi dan memerlukan lebih banyak rider-rider ataupun driver-driver yang menghantar barangan itu tadi. Okay. Dan itu adalah sebenarnya courier service atau e-hailing ni sebahagian daripada ekosistem e-dagang tu. Without logistik dalam bentuk e-logistik ni, e-commerce tu takkan berfungsi dengan baik. Maksudnya masih lagi orang nak kena pergi pejabat pos hantar barang. Sekarang ni ada certain aplikasi ni datang ke rumah ambil barang tu, dan dia akan hantar hari yang sama mengikut distance lah. So e-dagang, cuma kita tengok kalau untuk luar bandar sebagai contoh, saya pun keluarga daripada orang luar bandar di kampung lah. Yang mana di kampung pun sekarang ni dah biasa menggunakan aplikasi menghantar barang ni. Ada pelbagai lah kan, adanya yang hijau, yang merah, biru, kuning, galanya. Okey, jadi benda tu dah sampai ke tahap rural area. Okey, kalau kita ikutkan kepada skam perniagaan atau pembelian itu perkara lama Tuan kan. Tapi masih ada. Masih kalau kita ikutkan kepada punca kuasa yang Tuan katakan tadi,
sebenarnya siapa yang sepatutnya mengawal perkara-perkara scam ini? Scam sebenarnya dia ada dua pandangan. Satu pandangan sebenarnya adalah tanggungjawab semua orang. Tanggungjawab semua orang ni maksudnya bukan hanya sekadar sendiri kena berhati-hati, tapi bersama-sama memberikan pengetahuan kepada orang lain. Sebab scam ni dia berevolusi, dia tidak statik. Macam baru ni kita dapat scam beli barang ni dia dah sampai tahap dia buat COD. Betul. Orang kata COD meyakinkan, tapi COD pun scam. Dia jadi berevolusi dan level scam purchasing online ni dia tak akan mati. Dia akan sentiasa ada sebab sentiasa adanya orang yang tidak peka. Bukan tidak peka terhadap scam tu. Tidak peka dengan perubahan evolusi scam tu. That's why masyarakat memainkan peranan penting. Ada saja apa yang tentang scam ni perlu dikongsikan kepada masyarakat tentang berlakunya scam itu tadi. Dan dari sudut pihak kerajaan, benda ni di bawah seliaan juga, pertamanya di bawah Polis Diraja Malaysia, di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, dan adanya sebab dia melibatkan jenayah cyber, dia di bawah unit jenayah cyber dan multimedia. Kemudian adanya Suruhanjaya Komunikasi Multimedia yang membantu pihak PDRM. Kalau berlakunya satu laporan adanya kertas siasatan, biasanya akan dibantu oleh SKMM memberikan maklumat IP address pemilik akaun media sosial ataupun pemilik akaun-akaun tertentu yang membuat penipuan online itu tadi. Ada perkara yang diimbangkan oleh peringkat kerajaan, tapi jumlah yang menjadi mangsa scam itu memberikan limitasi kepada anggota-anggota ataupun pihak kerajaan ini menyelesaikan semuanya. Sebab tu ada banyak kes kadang-kadang rasa macam buat report tak jalan pun. Tak ada pun. Dan mungkin ada certain polisi di peringkat perbankan perlu menilai tahap kerugian di kalangan pengguna. Sebab dalam tempoh 2019 ke 2020, pengguna rugi lebih 5 bilion je dah. 5 bilion ringgit tu masuk ke poket penjenayah ni, masuk ke dalam akaun scammer online ni. So itulah nilai kerugian pengguna yang mana tidak dapat balik duit tu. Tidak ada kaedah dapat dapatkan balik. Okey, kalau diikutkan kepada portal-portal perniagaan ini, ada kaitan yang kuat dengan ekonomi negara. Tapi apa yang menjadi perhatian pengguna hari ini, ada beberapa platform yang memberi kelonggaran pembelian. Boleh bayar ansuran, boleh berhutang dahulu dan sebagainya. Kita lihat benda ni ia memudahkan, tetapi sebenarnya ia tak sihat. Macam mana tuan? Pendapat saya dia ada, level of pengguna ni ada dua jenis pengguna. Satu pengguna yang memang kalau boleh nak berjimat cermat ni, tak nak benda yang membuatkan orang tu terjerat dengan sebab nafsu nak barang tu sangat. Ini terjerat dengan hutang. So bila dah hutang tu tak boleh bayar, hidup tekanan. Tapi ada satu elemen pula dari sudut encouraging the economy itself, menaikkan nilai ekonomi. So cara menaikkan nilai ekonomi ni kena pelbagailah sehingga ke tahap maknanya sales. Lagi tinggi sales akan bertambahnya ekonomi. So itu basic principle. So imbalan dia negatif dia tu bila orang berbelanja tidak mengikut keperluan. Dia berbelanja mengikut nafsu sebab online kan, kalau buka satu portal shopping baju tu kan, baju branded new item ni kan, jadi ramai orang rasa nak beli semua baju tu sebab klik selang 3 hari barang dah dapat. Kan cukup senang. So benda tu berbalik kepada individu tu. Memang tak boleh nak ada kaedah lain nak menyekat orang, tak boleh sebab itu adalah satu kaedah dari sudut ekonomi. Dan kalau kata berbelanja ni bukan pasal online tu saja Syirah. Kalau kat luar pun tak ada online portal ni. Kalau orang ni jenis kaki orang panggil apa, boros berbelanja, dia akan boros juga. Bukan sebab online tu saja. Jadi kalau tak ada keperluan, tak adalah. Saya sendiri memang tidaklah boros berbelanja, alhamdulillah. Tapi kalau ada keperluan tu, kita bukalah untuk membeli barang tertentu. Tidak boros berbelanja tu dimaksudkan dengan keperluan dan kehendak atau bagaimana? Ikut keadaan semasa? Ikut keperluan. Mana yang murah? Macam baju kadang saya beli pun kat 2 bulan sekali contoh kan. Beli online. 2 bulan, kadang-kadang rasa dah macam nampak sikit lusuh baju tu, baru saya beli. Dan saya biasa beli di portal online. Yang mana benda tu keperluan lah. Ni bukannya ke baju yang tak pakai pun ada 10, ini beli lagi 10. Itu boros sangatlah maknanya, bukan keperluan. Yang itu mungkin kita boleh bincangkan dari segi demografik, gender, lelaki atau perempuan yang lebih berisiko
untuk mungkin buat sesi khas lah dari ancaman keselamatan cyber. Kita akan kembali selepas ini di Bicara Pengguna. Tadi macam Tuan Siraj katakan tadi, kalau kita nak berbelanja, kita kena tahu keperluan dan kehendak. Ada perkara yang perlu kita dahulukan, diutamakan. Ada perkara yang perlu kita ketepikan dahulu. Tapi apa yang menjadi persoalan adalah, kalau ikutkan kepada statistik, mungkin Tuan boleh jelaskan demografik, gender itu sendiri, lelaki dan perempuan, siapa yang lebih berisiko, siapa yang sebenarnya lebih terdedah kepada perbelanjaan berlebihan. Atau mungkin kalau kita boleh masuk sedikit tentang bankruptsi akibat pembelian tambahan. Mungkin Tuan boleh jelaskan. Kalau ikut statistik penduduk negara kita pun, warga negara Malaysia ni memang lebihnya lelaki sedikit daripada perempuan. Ramai orang ingat perempuan lagi ramai, kan? Tapi sebenarnya lelaki lebih ramai daripada jumlah penduduk dalam negara kita. Jadi bila jumlah itu ramai, absolutely lah internet yang sebagai asas ni penggunanya lebih kepada lelaki. Betul, baik. Tuan, macam data itu 54% lelaki. 54.3% mengikut data yang diberikan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia ni, 54.3%. Walaupun ni angka 2018, tapi kita pakailah lebih 54% adalah lelaki berbanding wanita 45% yang menggunakan internet. Jadi by gender. Dan kalau tengok taburan mengikut usia pula, di kelompok antara 20 ke 24 tahun tu adalah majoriti pengguna. Di sini kuasa kewangan masih belum ada, belum cukup kuat lah. Biasa kuasa ekonomi ni berada pada kelompok usia yang ke atas lagi. 20 ke 24 ni ada setengah kelompok kecil yang ada kekuatan kewangan, tapi majoriti baru habis belajar, baru start belajar. So kuasa membeli itu tidak terlalu tinggi di kelompok itu. So dan kita tengok kalau rural area pula tadi statistiknya lebih kurang 24% di luar bandar dan 75% adalah pengguna bandar. So angka ni penting. Termasuklah orang nak berniaga dalam internet ni pun, angka ni penting sebab nak letakkan sasaran dia dari sudut bisnes. Tapi dari sudut pengguna, kita boleh tengok jelas penyumbang kepada ekonomi digital ni adalah daripada sektor bandar. Orang yang duduk di bandar, dan juga dalam kelompok usia kita tadi, angkanya nampak 20-an tadi, kalau tengok tarik unjuran by majority age, kita ambil 3 selang angka tadi, di bawah 40-an adalah penyumbang utama ekonomi digital. Di samping angka ini juga mewakili majoriti pengguna internet di bawah 40-an ini. So kalau kata by gender tadi, lelaki memang lelaki ramai guna internet, tapi berisiko sama. Saya rasa dia nafsu membeli ni, saya ada hunch juga ya, ini bukan fakta, tapi saya rasa perempuan lagi suka membeli. Lebih boros daripada lelaki. Tapi disebabkan 54% itu risikonya lebih kepada 54%. Tapi dari sudut angkanya jelas lelaki lebih berbelanja lah di dalam internet, sebab jumlah pengguna internet itu didominasi lebih oleh lelaki banding dengan perempuan. Kalau saya ambil sikit statement yang dijelaskan mantan Menteri Kewangan, ada jelaskan juga tadi golongan 20 ke 24 yang lebih attachment kepada digital, dan golongan ini juga berisiko bankrupt kerana pembelian tanpa had. Mungkin Tuan boleh jelaskan. Pembelian tanpa had ni, di dalam internet ni dia takkan putus dengan rasa nak membeli benda sesuatu dalam internet ni. Sebab satu faktor, berapa lama you tengok media sosial. Sebab media sosial akan datangnya dengan periklanan. So periklanan tu dia akan memberi kesan kepada minda pemikiran seseorang. Benda yang tak perlu akan rasa nak beli. That's why bila benda tu pula, iklan tu pula, dia tinggal kita klik dan dia akan bawa kita terus ke portal untuk kita membeli. Sama ada ke portal shopping mall online ke, ataupun targeted website yang untuk membeli barangan tu, tak kisah. Tapi yang pentingnya adalah tempoh masa yang mana kita tengok pengguna di kalangan anak muda yang melayari internet tu adalah majoriti, termasuk juga masa yang spend. Majoritinya adalah di antara 5 jam ke atas. Majoriti. Especially dalam tempoh COVID-19 ni, majoriti seseorang tu akan spend at least 5 jam ke atas
untuk tengok dekat phone dia tu, dan masa itu diguna paling banyak pada akaun media sosial. So dalam media sosial ni, selain daripada fungsi mencari maklumat, dia sebab itulah punca kuasa kewangan media sosial ni. Dia akan generate iklan daripada data-data yang dia collect daripada pengguna. So iklan itu dijana oleh peniaga-peniaga. Absolutely. Iklan itu tujuannya untuk menarik orang membeli. That's why orang yang spend masa terlalu lama dengan media sosial berpotensi tinggi untuk ada perasaan yang tinggi untuk berbelanja lebih. Tuan, saya nak selit. Kita ada beberapa minit sebelum kita tamat. Trend 2020-2021, ada satu golongan yang mungkin sebelum ni dilihat sebagai minoriti pengguna atas talian. Tapi sekarang trend mereka yang berumur bawah 12 tahun itu meningkat. Mungkin Tuan boleh jelaskan, ada cabaran dan risiko baharu yang mungkin kita akan hadapi? Kalau di bawah angka, kita ada angka lebih kurang, kalau bawah 14 tahun ada lebih kurang 6 juta. Itu angka di bawah Jabatan Perangkaan kita. Kalau kita tengok, antara asbab peningkatan yang mendadak kepada kelompok ini disebabkan pendidikan dan pembelajaran di rumah, panggil PDPR. So PDPR itu adalah dia tiada pilihan. Kerajaan perlu memberikan pendidikan kepada kanak-kanak dalam keadaan sektor sekolah tidak boleh dibuka. So sebab tu kita tengok pemberian tablet salah satu bantuan yang diberikan sebagai kebajikan antara yang dibuatlah disebabkan banyak keluarga-keluarga yang mendapat kejutan budaya lah dari sudut ada anak 5, so kelasnya berbeza-beza. Jadi terpaksa pakai satu. So ada orang yang menyumbangkan supaya semua orang dapat belajar menggunakan tablet. That's why bila tablet itu diberikan secara individu anak-anak sekolah ini, so dia, kalau ibu bapa tidak ada sikap cakna terhadap kawalan digital dan cabaran dalam digital ini, akhirnya budak-budak itu akan lebih banyak masanya menggunakan tablet ataupun peranti itu untuk bermain game ataupun melayari YouTube lebih daripada fungsi asas yang diberikan. Tujuan ni bagi untuk belajar PDPR. Tapi belajarnya sehari mungkin 5 minit, 10 minit. Tapi yang lagi 4 jam, 5 jam dia tengok YouTube dan sebagainya. Baik, maknanya era globalisasi ini terbuka kepada semua golongan. Tetapi kalau sekiranya tidak berhati-hati, kita mungkin akan berhadapan dengan risiko cabaran yang tak mungkin kita mampu untuk bayangkan bagi mereka yang bawah umur, tiada kawalan kepada mereka. Kalau kita lihat kepada peralihan digital ini, kita percaya ia mampu mencapai perkara yang mustahil. Tapi apa yang menjadi tanggungan kita, apa yang akan jadi pada tahun akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Terima kasih. Saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam.